Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Dari Johor hendak ke Pekan singgah di Lipis membeli haruan. Semanis senyuman kami hamparkan buat bingkisan salam pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UMT Cipta Warisan. Yang berbahagia ahli panel kita Profesor Madya Dr. Hafiz bin Zakaria selaku Timbalan Naib Chancellor Halia Pelajar dan Alumni serta barisan pengarah, Timbalan Pengarah, Ketua Unit Bahagian serta barisan para pegawai di Halia Pelajar dan Alumni, seterusnya yang dikasihi semua para pelajar baru, siswa-siswi Universiti Malaysia Terengganu bagi sesi 2021-2022. Selamat datang ke Universiti Malaysia Terengganu. Sebelum itu, saya Wan Muhammad Nazib bin Cenor selaku moderator anda pada program pagi hari ini dalam slot Hepa di Hatiku. Buah paus si bunga rampai, kilauan bintang sungguh mengasyikkan. Orang jauh sudahlah sampai, selamat datang kami ucapkan. Biji selasih boleh dimakan, menjadi perisa sedap terperi. Kehadiran Tuan kami alukan, semoga majlis bertambah seri. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama melafazkan ucapan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kasih dan nikmat serta limpahan rahmatnya yang telah mempertemukan kita pada program bicara pada pagi hari ini. Khasnya berkumpulnya kita dalam slot Hepa di Hatiku bagi sesi MJM Akademik Ijazah Sarjana Muda untuk sesi 2021-2022. Sidang hadirin sekalian, adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Tanpa membuang masa, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hafiz bin Zakaria selaku Timbalan Naib Chancellor Halia Pelajar dan Alumni untuk menyampaikan ucapan, seterusnya mengendalikan slot Kenali Hepa di Hatiku. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Sila Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu UMT. Terima kasih saudara moderator, saudara Wan yang berusaha, para pengarah. Saya dapat lihat di sini Dr. Muhammad Syahari, juga ada bersama kita dengan Tuan Abdullah Syukri, timbalan pendaftar kita. Juga ada di sana Puan Hainani Idayu. Nanti kita akan ada sesi ta'aruf yang lebih dalam. Kemudian juga kita ada Dr. Izan, timbalan pengarah bagi kolej luar kampus. Juga kita ada Dr. Nick Aziz sebagai ketua ataupun pengarah kolej kediaman. Juga kita ada Puan Noriam, ketua pusat sukan dan rekreasi. Dan siapa lagi yang ada? Cik Badrul Hisham tadi juga daripada ketua bahagian pusat kebudayaan dan kesenian. Di samping itu kita ada juga beberapa orang pengarah dan ketua yang lain seperti Prof. Datuk Syahrudin, pusat alumni, juga ada bersama kita ataupun mungkin ada di tempat lain buat masa ini, Cik Hafizi, ketua pusat latihan pelayaran. Ketua-ketua pusat HEPA saya dah sebutkan, warga HEPA, MPP, dan tentunya yang paling istimewa sekali adalah anak-anak pelajar baharu yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Sudah makan? Okey, UMT, pelajar memanggil saya dengan panggilan mesra, Walid. Pernah dengar tak Walid? Boleh tengok wajah pelajar-pelajar kita tak, anak-anak pelajar? Pernah dengar tak Walid? Ada siapa panggil kepada keluarga Walid ke? Walid ini bukan Walid ya. Walid ini adalah perkataan bahasa Arab yang juga bermaksud ayah, bapa ataupun abah. Jadi anak-anak sekalian boleh memanggil dengan panggilan sedemikianlah Walid. Dah selesa dan masaklah dengan panggilan Walid. Bagi pihak Walid mengucapkan tahniah di atas kejayaan anak-anak semua menjadi warga UMT. Walaupun UMT usianya masih muda, mungkin dalam 20 tahun, tapi UMT telah pun muncul sebagai salah sebuah universiti terunggul bukan hanya di negara kita, bahkan di peringkat serantau dan antarabangsa, terutamanya dalam bidang marine,
dan sumber aktif. Dan baru-baru ini UMT sebenarnya adalah satu-satunya universiti yang bukan universiti penyelidikan yang ada 2 high COE. High COE ini adalah pusat penyelidikan di peringkat kebangsaan yang diiktiraf oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Kita ada 2 high COE. Universiti-universiti lain nak ada satu pun susah. Walid daripada universiti lain dahulu sampai sekarang ni belum ada lagi high COE. UMT bertuah dengan pencapaiannya ada 2 high COE. Satunya ialah INOS, Institute Oceanografi dan Sekitaran, dan yang keduanya baru-baru ini ialah Aquatrop, Institute Tropical Aquaculture and Fisheries. Dan berita yang baru, masih lagi panas daripada oven, daripada ketuhar cakap dalam bahasa Melayu, iaitu menurut Time Higher Education, program kejuruteraan UMT disaraikan antara 600 ke 800 terbaik di peringkat global. Indeed, you are cream of the cream. Be proud of yourself, be proud of UMT, dan kita berikan pupukan untuk anak-anak kita. Saudara yang dihormati sekalian, pada permulaan sesi ini, Walid ingin menarik perhatian dengan kata-kata yang mungkin anak-anak tak pernah dengar. Tahun 2016, bila kali pertama Walid dengar atau baca pun Walid tak faham. Seorang yang mungkin anak-anak tak kenal, namanya J.J. Watt. Yang kenal kat sini Walid seorang je. J.J. Watt tu siapa? J.J. Watt ialah seorang pemain bola sepak Amerika. Bola sepak Amerika, nama bola sepak tapi main menggunakan tangan. Dipanggil American football. J.J. Watt, the great linebacker of American football, dalam satu temu ramah dia menyatakan, good is the enemy of great, ataupun good is the enemy of greatness. Kali pertama Walid mendengar perkara itu, Walid macam terpana. Apa maksudnya good is the enemy of great? Apa maksudnya? Apa maksud good? Good dari segi bahasa bermaksud baik, bagus. Manakala great pula agung, hebat ataupun lebih daripada itu. Kerana biasanya kita membesar, kita diajar bahawa mencapai keputusan good sudah cukup baik. Bila kita buat tanda begini, kan? Tandanya good, kan? Kita diajar bahawa good itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi sebenarnya untuk mereka yang dikategorikan sebagai agung, hebat ataupun great, mereka sebenarnya lebih daripada itu. Untuk mencapai sesuatu yang kita sebutkan gemilang, keagungan. Kerana apa? Kerana J.J. Watt menyatakan insan yang hebat sepanjang sejarah dunia, kalaulah mereka hanya merasa selesa dengan pencapaian baik semata-mata, maka mereka tidak akan menjadi insan yang hebat, insan yang agung di dalam dunia. Kita boleh kira berapa ramaikah orang yang masuk dalam kategori great. Kita tak ada masa di sini. Michael Hart menyenaraikan ranking the 100 greatest in the world. Jadi maknanya untuk menjadi great ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi manusia mempunyai potensi. Setiap kita mempunyai potensi diri. Kalaulah kita merasa selesa untuk menjadi good sahaja, sebenarnya itulah kata J.J. Watt. Kalau kita selesa, kalau kita complacent, berpuas hati untuk menjadi baik sahaja, akhirnya kita tidak akan bekerja keras. Sedangkan jika kita sudah good ataupun baik sebagai sebuah asas dan kita terus bekerja keras, kata orang putih, the sky is the limit. Jadi mereka mampu menjadi great. Sebab itulah kata J.J. Watt, good is the enemy of greatness. Kan J.J. Watt, kalau saudara-saudari mengikuti American football, dia adalah great linebacker. Mungkin saudara tak faham apa maksud linebacker. Boleh Google, YouTube, tengok great linebacker, apa yang dia buat. Dan inilah J.J. Watt. Dan J.J. Watt, Walid petik kerana dia memberi kenyataan yang sebegitu, yang menyebabkan kita memikir secara mendalam. Kerana akhirnya, dalam kehidupan kita, persekitaran kita di Malaysia, ramai yang menyatakan menjadi good sudah cukup baik. Ramai yang memuji apabila kita sudah mencapai pencapaian baik ataupun good. Tapi akhirnya, good ini akhirnya akan menjadi sekadar okey. Apa maksud okey? Kalau di Amerika Syarikat, okey sebenarnya tak mencukupi. Okey ni membawa maksud yang pelbagai. Apa khabar? Okey. Apa maksud okey itu? Adakah maksudnya sekadar boleh hidup ataupun sebenarnya gembira?
Sebab itulah kalau kita nak dengar okey tu, dia kena dengar intonasi. Dr. Syahri boleh bantu kita kan. Dia okey ni nak kena dengar juga intonasi. Dan kalau sekadar okey, good akan jadi okey. Dan lama kelamaan okey ni akan jadi mediocre. Pernah dengar dalam bahasa Inggeris mediocre? Apa maksud mediocre? Mediocre kalau kita terjemahkan dalam bahasa sekarang, orang kata mungkin nak gunakan memek muka tak boleh sebab ada face mask kan. Biasa-biasa saja. Ataupun orang kata cukup makan. Kalau generasi macam Walid ni, ada lagu dulu yang terkenal Francisca Peters yang anak-anak tak kenal, dia kata sekadar di pinggiran. Nanti Mami boleh menyanyi tu. Mami sekadar di pinggiran. Jadi mereka yang menghayati good is the enemy of greatness. Mereka tidak akan berpuas hati hanya menjadi good. Sebaliknya mereka akan terus berusaha untuk memperbaiki prestasi mereka supaya mereka menjadi lebih baik dari orang lain. Supaya mereka menjadi great, dan bila mereka menjadi great, mereka mampu membawa perubahan dalam masyarakat. Hari ini adalah lebih baik dari semalam dan mereka mempunyai etika kerja yang hebat, yang legendary. Mungkin Walid nak memberi sedikit contohlah. Kerana ramai daripada kita biasa dengan contoh-contoh yang wujud dalam sukan. Mungkin hero sukan Walid ini dah belong to different generation lah kan. Era yang lepas, tapi tak apa. Walaupun Walid sebut ni, anak-anak tak faham, anak-anak ada YouTube, anak-anak ada Google. Boleh Google dan YouTube. Walid nak memberi cerita kan. Dalam ramai legenda sukan dunia yang hebat. Dan untuk menjadi seorang legenda sukan yang hebat, apa resepi kejayaannya? Adakah sekadar dengan talent, bakat yang luar biasa? Adakah bakat adalah prerequisite yang penting? Ataupun dia memerlukan lebih daripada bakat? Ataupun kombinasi bakat dan etika kerja? Walid boleh beri satu contoh. Mungkin kalau pengarah-pengarah kenal lah, anak-anak tak pasti pula. Diego Maradona, yang mendiang Diego Maradona. Kenal kan? Diego Maradona ada legenda bola sepak yang terkenal. Kalau tak salah Walid, dia telah menyertai 5 pertandingan bola sepak dunia, World Cup. Berapa kali Diego Maradona? Okey, kalau boleh Google tengok. Diego Maradona kemahiran. Kalau kita tengok natural skill as a footballer, as a soccer, sangat menakjubkan. Dia boleh menggelecek daripada tengah padang sampai penjaga gol. Kadang-kadang dia sendiri pun gol. Dan dia pernah menjaringkan gol yang kontroversi dalam peringkat separuh akhir, bukan hanya menggunakan kaki, menggunakan tangan, hand of God yang dia katakan. Dan referee pun tak nampak, waktu itu tak ada teknologi video. Itulah kehebatan Diego Maradona. Kalau dari segi talent, pure talent point of view, Diego Maradona lah antara legenda yang sangat hebat. Tetapi kalau kita melihat dalam kehidupan Diego Maradona, dia adalah seorang yang sangat hebat dari segi talent luar biasanya, tapi dari segi etika kerjanya, Diego Maradona adalah seorang yang sangat, kita katakan, mempunyai rekod yang buruk. Kalau tengok dari segi berat badannya, dan juga dia terlibat dengan dadah, kan? Kokain dan sebagainya. Jadi sebab itulah, kalau kita melihat rekod pencapaian Diego Maradona, dia hanya memenangi 1 saja World Cup, walaupun menyertai 5 World Cup. Jadi Walid nak memberi contoh yang lain yang mungkin anak-anak tak kenal. Legenda. Ini semua legenda. Legenda dalam bola keranjang Amerika Syarikat. Ramai mungkin kenal dan mungkin tak kenal. Michael Jordan. The great Michael Jordan. Sehingga kan karakter kartun pun ada. Space Jam itu adalah Michael Jordan. Adalah legenda. Kalau kita melihat karier Michael Jordan bukanlah tidak seperti Diego Maradona. Dia tidak mempunyai talent yang natural dan luar biasa. Tetapi apakah yang sebenarnya mendefinisikan Michael Jordan ialah etika kerja yang luar biasa. Kerana apabila seseorang itu tidak memiliki talent semula jadi, akhirnya dia bekerja keras. Maksudnya kalau orang lain tak datang lagi ke gelanggang latihan, orang yang pertama ada di sana ialah Michael Jordan. Dan orang yang terakhir keluar daripada gelanggang juga adalah Michael Jordan. Michael Jordan akhirnya memenangi 6, dia panggil championship ring NBA. Dan satu lagi nama yang besar yang mungkin anak-anak lebih kenal kerana ini adalah lebih muda daripada Michael Jordan, iaitu Kobe Bryant. Kobe itu nama Jepun kan.
Tapi Kobe Bryant ini adalah seorang kulit hitam daripada Amerika Syarikat, juga legenda bola keranjang. Kobe Bryant juga sama seperti Michael Jordan. Dia bukanlah seorang yang naturally gifted seperti Diego Maradona. Tetapi apa yang membezakan Kobe Bryant ialah etika kerja yang luar biasa. Macam mana yang nak kata luar biasa ni? Nak bagi cerita, menurut Kobe Bryant telah pun meninggal dunia pada tahun 2019 atau 2020 baru-baru ini dalam insiden helikopter terhempas di Calabasas, Amerika Syarikat. Macam mana pula Walid tahu? Walid duduk lalu jalan Calabasas tu, jadi itulah Walid ingat kan. Jadi Kobe Bryant tribute kepada kematian beliau. Jurulatih dan rakan-rakan pasukan menceritakan hebatnya Kobe Bryant ni apabila ada latihan pasukan Olimpik bola keranjang Amerika Syarikat. Biasanya pukul berapa latihan bola keranjang? Latihan pukul 11 pagi. Pukul berapa Kobe Bryant turun berlatih? Kobe Bryant turun berlatih pada pukul 4.15 pagi. Dan 4.15 pagi, pukul berapa dia berhenti berlatih? Dia berhenti berlatih pada pukul 11 pagi. Itu pun setelah dia, kita panggil dalam basketball, selepas dia memasukkan bola dalam jaring sebanyak 800 jaringan, baru dia berhenti. Dan selepas itu barulah sesi latihan rasmi bermula. Kawan-kawan dia yang hebat, yang nama-nama yang lain, kalau sebut mungkin tak kenal, yang lain masih tidur. Tetapi Kobe Bryant, itu bukanlah sekali-sekala, itu adalah kehidupan dia. Dan kehebatan atlet-atlet yang kita sebutkan great ini, dia bukan hanya kepada talent. Mungkin ramai di kalangan kita tidak mempunyai natural talent, tetapi kita jika mempunyai etika kerja yang hebat, kalau Kobe Bryant ini bukan etika kerja dari segi latihan saja. Sebab itu kalau kita melihat dalam sukan, kombinasi sport science seperti diet. Kobe Bryant, nak cerita Kobe Bryant ni, Kobe Bryant tidak mengambil gula dalam pemakanan dia. Dan Kobe Bryant juga hanya mengambil lean meat. Lean meat maknanya daging yang kandungan lemaknya rendah. Sebab itulah dia, ini dah menunjukkan bahawa untuk menjadi great ini, kita perlu meletakkan usaha. Jika tidak, kita dapat melihat kontras di antara Diego Maradona, di antara Michael Jordan dan juga Kobe Bryant. Jadi inilah kisah-kisah yang kita dapat melihat bahawa untuk menjadi great, hebat, agung dan cemerlang, kalau kita berpuas hati sekadar menjadi good, itu sebenarnya adalah merupakan halangan untuk kita menjadi great. Jadi mari kita lihat paparan di skrin. Kerana selepas itu ada juga buku yang diterbitkan yang mempunyai tajuk yang sama, Good is the Enemy of Great. Mungkin Urustia boleh kongsi slide yang menunjukkan. Ini adalah buku yang ditulis oleh Kurt Ries-Peppels, Good is the Enemy of Great. Maknanya jika kita ingin sekadar berpuas hati untuk menjadi good, apa pilihan kita? Maka jadilah sang comel di sana kan. Sang comel itu ialah yang mana satu? Ini bergantunglah. Ada orang kata yang sang comel ini adalah sang kucing, si kucing. Jika kita ingin menjadi great, maka potensi kita ini kita mampu untuk menjadi sang raja di rimba. Sebab itulah Walid ingin menggesa supaya kita, alhamdulillah kita bersyukur kalau kita menjadi baik, mencapai pencapaian yang good, tapi itu adalah asas yang penting. Tapi dari itu kita terus membina kekuatan kita dan terus akhirnya untuk menjadi the great. Tidak cukup kita kata kalau dahulu dalam badminton kita sekadar menjadi jaguh kampung. Segala pertandingan di peringkat Malaysia kita sapu bersih. Apabila kita keluar, kitalah yang dibersihkan oleh orang lain. Justru itu dalam melayari kehidupan sebagai siswa di UMT, Walid ingin menekankan kita perlu membentuk budaya yang baru. Jangan takut untuk mencapai kehebatan dan keagungan. Dan kita perlu mendambakan keagungan, bukan sekadar dengan pencapaian yang baik. Apabila kita mengimpikan untuk menjadi great, maka itu diikuti dengan usaha kita. Kalau kita ingin menjadi great, maka itulah usaha kita. Kita kena disusuli dengan usaha. Dan Walid ingin memetik juga kata-kata seorang yang terkenal, ahli perniagaan Amerika Syarikat yang terkenal, John Rockefeller. Mungkin kita boleh lihat kata-kata, petikan kata-kata John Rockefeller. Slide John Rockefeller.
John Rockefeller, seorang ahli perniagaan Amerika yang paling berjaya, yang dianggap paling kaya dalam sejarah moden, menyatakan, do not be afraid to give up the good to go for the great. Maknanya apabila kita meninggalkan good, bukan maknanya kita akan kembali ke belakang, sebaliknya kita terus mendaki untuk menjadi great. Itulah harapan Walid supaya bukan hanya warga UMT, warga Malaysia perlu menjiwai. Kita perlu go against the convention. Convention menyatakan, sebab itulah Walid selalu berpesan kepada anak-anak Walid bahawa etika kerja inilah asas kejayaan kita. Sebab Walid memang melihat dalam kehidupan ini, begitulah, kita boleh merasa selesa dengan apa yang ada dan kita boleh meletakkan satu harapan yang tinggi untuk diri kita dan ketika orang lain tidur, maka kita terus bekerja. Inilah satu etika kerja yang sangat susah. Kenapa? Dalam hidup ni orang kata cukup makan adalah standard, kan? Itulah yang menjadi permasalahan. Cuma kita akhirnya Walid amalkan dalam diri Walid sendiri. Kalau orang lain tidur, Walid berjaga. Dan Walid selalu ceritakan pada anak-anak Walid. Walid cakap, kata, kerana sekarang ni orang menjalani PDP online. Jadi anak-anak Walid pun sama juga, kan. Menghadapi masalah yang sama. Walid kata, Walid tak maulah cakap. Tapi Walid kata, tengoklah Walid. Nanti anak Walid kata, alah, syok sendirilah tu Walid tu. Tapi memang begitu. Dia orang tengok, kenapa ni Walid ni adalah orang yang terakhir tidur dan Walid adalah lebih awal bangun daripada mereka dan sentiasa berada melakukan tugas Walid. Jadi itulah yang Walid ingin supaya dalam melakarkan kejayaan kita, kerana universiti, kehidupan di universiti ini adalah permulaan untuk kita. Dan proses untuk membina kekuatan diri ini adalah satu proses yang berterusan. Dan kehidupan universiti adalah pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan dalam membina peribadi dan kualiti mahasiswa-mahasiswi. Untuk menjadi insan berilmu, bukan untuk diri kita, untuk memberi manfaat kepada masyarakat, warga UMT perlu aktif dalam pelbagai aspek kehidupan. Kalau kita datang di kampus dahulu, kita bukan hanya nak pelajar-pelajar kita cemerlang di bilik darjah sahaja, tapi kita juga nak mereka cemerlang di tempat-tempat yang lain. Di sinilah peranan HEPA. Apa maksud tempat-tempat yang lain? Kita nak mereka cemerlang dalam sukan, dalam rekreasi, dalam kelab persatuan, mereka cemerlang di stadium, mereka cemerlang dalam kebudayaan dan kesenian, mereka cemerlang dalam aktiviti kesukarelawanan. Itulah fungsi HEPA. Kerana HEPA ingin melengkapkan, memperkayakan kepribadian pelajar dengan menganjurkan pelbagai-pelbagai aktiviti yang akan membantu untuk membina peribadi pelajar. Kerana apa? Kerana pembelajaran ini sebenarnya banyak pembelajaran ini berlaku di luar daripada classroom. Sebab itulah kita melihat pembelajaran ini dalam konteks yang luas. Kehidupan universiti apabila anak-anak boleh datang nanti, ambillah peluang. Terlalu banyak peluang yang ada di luar daripada bilik darjah, daripada lecture hall. Kalau di HEPA, pelbagai aktiviti dijalankan. Kalau melihat CEC saja, pelbagai aktiviti dijalankan. Untuk menjadi usahawan, Shopee ke, Lazada ke, segala aktiviti itu ada. Kalaulah kita hanya menumpukan di dalam bilik darjah saja, maka adalah satu kerugian. Dalam masa yang sama, membina keyakinan diri, bergaul dengan masyarakat, itu adalah aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh HEPA. Jadi itulah apabila anak-anak nanti, macam Walid 30 tahun yang akan datang, nanti anak-anak akan melihat semula bahawa universiti ini adalah sebuah perjalanan, it's a journey untuk membina diri. Dan apabila masa itu telah melalui kita, kita kata kalaulah dahulu aku ni katakanlah buat ni, sama juga kita, itulah maknanya dalam kehidupan ini banyak perkara yang berlaku di luar daripada lecture hall. Dan itulah peranan HEPA. Kalau ketika norma itu adalah norma lama, ada aktiviti, HEPA sentiasa sibuk dengan pelbagai aktiviti. Aktiviti kelab dan kemahasiswaan, kita ada lebih daripada 100 kelab. Kita ada aktiviti kesukarelawanan, badan-badan uniform, aktiviti kebudayaan, pelbagai aktiviti. Jadi, pengalaman kita di universiti ini, kita libatkan diri kita. Kita cemerlang dalam segala aspek.
bukan hanya cemerlang dalam pembelajaran sahaja. Kerana apa? Kerana akhirnya itulah fungsi pendidikan. Kerana kalau anak-anak kemudiannya pergi menghadiri temuduga pekerjaan, kalau kita hanya berfokuskan kepada akademik semata-mata, akhirnya kita kekurangan kemahiran dari segi soft skill, keyakinan diri, dan akhirnya walaupun CGPA kita hebat, tetapi daripada perspektif bakal employer kita, mereka tidak akan tertarik dengan kita. Tengok masa 10 sehingga jam berapa kita ya? 11. Oh, ni dah terlalu banyak dah ni. Dan jadi Walid pun tak nak cerita panjang kerana masa ni Walid dah ambil panjang lah. Cuma Walid ingin menyatakan kerana majoriti anak-anak berada di rumah menjalani pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Ia adalah sesuatu yang mencabar dan pelbagai pengalaman dan latar belakang keluarga, mungkin ada yang tidak ada peranti dan sebagainya. Cuma kita menyatakan begini, jika anak-anak ada masalah, hubungilah. Kalau berhubung dengan pembelajaran, hubungilah ketua program ataupun ketua bidang masing-masing. Dan mungkin kita boleh berkongsi nombor telefon. Kita di HEPA ada bahagian kaunseling. Jika kita ada sebarang permasalahan, mungkin kita boleh kongsi nombor telefon dengan pelajar-pelajar kita. Yang paling penting apabila kita menghadapi kesukaran dalam hidup, memang sukar untuk kita berkongsi kesukaran kita. Tapi percayalah, mereka di luar sana, terutamanya kita di HEPA, kalau kita tahu masalah, kita akan cuba membantu. Yang paling penting apabila kita menghadapi masalah, ingatlah, you are not alone. Dan kami di sini, ini adalah tanggungjawab kami untuk membantu anda. Jika ada masalah, talk to someone, talk to counselor, talk to your friend. Dan kami di HEPA berada di sini untuk membantu anda. Ini adalah antara nombor-nombor penting yang anda boleh hubungi. Bilik Gerakan Bencana COVID UMT, itu nombornya. Kolej Kediaman, bahagian kaunseling pelajar dan Pusat Pembangunan Pengurusan Akademik PPPA. Kerana ada soalan-soalan seperti kalau ada setengahnya kata dia menghadapi kesukaran capaian internet di rumah, bagaimana untuk mengatasi masalahnya, cakap dan berbincang dengan kita, berkomunikasilah. Jadi yang biasanya orang akan telefon ni memang ada nombor-nombor yang kita berikan, tapi sekurang-kurangnya bilik gerakan ini adalah one stop center. Walaupun mereka mungkin tidak boleh menyelesaikan masalah, tapi mereka akan menghubungi bahagian-bahagian lain. Yang paling penting, jika ada sebarang kesukaran, maklumkan kepada kita. Kita di UMT amat prihatin dengan kebajikan dan apa saja permasalahan yang dihadapi oleh pelajar. Jadi cukup dulu setakat itu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Walid, Profesor Madya Dr. Hafiz bin Zakaria yang telah pun menyampaikan ucapan serta perkongsian. Dan bagi saya, studio sendiri merasa aura positif tersebut yang disalurkan bersebelahan saya saja. Tuan-tuan, apa yang saya boleh ambil satu saja? Good is enemy of greatness. Itu perkongsian Walid yang Walid sampaikan tadi. Terima kasih sekali lagi Prof di atas perkongsian ini. Rakan-rakan sekalian yang berada di dalam talian, tuan-puan boleh juga menyaksikan bagi slot HEPA di Hatiku ini di dalam ruangan platform YouTube rasmi yang boleh di search di dalam ruangan. Dan saya juga terbaca di dalam ruangan komen YouTube Prof mengatakan Prof menyampaikan sesuatu yang positif untuk para pelajar sekalian. Terima kasih Walid. Para pelajar sekalian mengambil sebanyak mungkin ilmu, input dan pengetahuan untuk kita jadikan sebagai bekalan. InsyaAllah. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, sekali lagi saya menjemput dan mempersilakan Walid untuk memperkenalkan barisan khasnya kepimpinan di hal ehwal pelajar dan alumni. Boleh kita kongsikan slide gambar gambar pegawai-pegawai di hal ehwal pelajar dan alumni. Walid sebagai Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar dan Alumni, dan di sana ada pegawai-pegawai yang lain. Kita ada Ketua Pentadbiran, kita adalah Timbalan Pendaftar Tuan Abdullah Syukri. Beliau bertanggungjawab berhubung dengan isu-isu kebajikan, dan nanti selepas saya memperkenalkan, saya akan minta mereka untuk memberikan sepatah dua kata. Boleh kita berkongsi gambar pegawai-pegawai kita, slide yang terakhir ataupun yang last, second last.
Di samping itu kita juga ada pengarah yang paling berpengalaman di sini ialah Profesor Datuk Syahrudin. Beliau merupakan antara perintis sejak daripada UPM Terengganu sehingga ke hari ini. Beliau merupakan pengarah pusat alumni. Itu Datuk Syahrudin, nanti saya akan panggil untuk mereka memperkenalkan diri. Okey, kemudian kita ada juga Dr. Muhammad Syahari bin Abdul Rahman, juga seorang legenda di sinilah yang sentiasa kaya dengan ideas dan motivasi. Dia bertanggungjawab sebagai pengarah pusat keusahawanan dan kerjaya. Dan kita juga ada Encik Muhammad Hafizi bin Said, pengarah pusat latihan pelayaran. Satu-satunya universiti yang ada pusat latihan pelayaran yang sangat, saya Walid tak boleh cerita panjang kan, kerana apa, masa tak cukup. Di samping itu kita ada Puan Siti Noriam binti Yaakob, Ketua Pusat Sukan dan Rekreasi. Dan kita ada Puan Hainani Idayu binti Yazid, Ketua Pusat Pembangunan Holistik dan Kaunseling Pelajar. Kita ada Encik Badrul Hisham bin Darus, Ketua Pusat Kebudayaan dan Kesenian. Dan terlupa Dr. T.S. Nik Aziz, merupakan pengarah Kolej Kediaman, dan beliau dibantu oleh 2 orang timbalan pengarah. Kita ada Dr. Selalu panggil Mami sampai lupa namanya, Dr. Izan. Dr. Izan adalah timbalan pengarah bagi untuk penginapan luar kampus, dan kita ada Dr. Zairihan, timbalan pengarah dalam kampus. Jadi Walid ingin dipersilakan Datuk Syahrudin dulu untuk memberi sepatah 2 kata. Silakan Datuk. Silakan Datuk Din di dalam ruangan komen, di dalam ruangan online, maaf. Pada pelajar yang baru sampai baru masuk datang, saya ucapkan kerana memilih UMT dan program-program yang terkini berada di kampus ini, dan insyaAllah you will enjoy your life campus beside the beach. Okey, saya adalah pengarah alumni, pusat alumni, yang di mana anda akan berurusan dengan saya apabila anda sudah tamat pengajaran. Mana lambat lagi lah, tapi walau bagaimanapun, yang pentingnya pesanan saya adalah untuk anda memudayakan diri anda. You love the campus, you love your program, you love your university, and one day you come back to become our alumni in your alma mater. Mana selepas anda grad nanti, anda akan cintakan kampus dan akan datang kembali. Yang tu yang kami mahu. So sepanjang pengajian tu, tengoklah kalau kami ada alumni-alumni di luar sana yang kami panggil untuk beri ilmu, share knowledge untuk anda punya perkembangan dari segi banyak perkara lah. Aspek-aspek ilmu dan sebagainya, kita akan jemput anda untuk bersama dengan alumni-alumni, terutamanya di fakulti masing-masing akan jemput alumni mereka untuk memberi beberapa lah aspek-aspek ilmu yang mungkin anda akan perlu semasa pengajian nanti, insyaAllah. Itu saja Dr. Hafiz, Walid, ucapkan selamat sekali lagi, terima kasih, dan all the best to you. Ada lebih kurang kat sini sekarang 684 pelajar baru. Anak-anak anda sekalian lah, peringkat anak anda dah ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, minta Cik Abdullah Syukri untuk beri sepatah 2 kata. Cik Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Prof dan juga kepada semua pelajar-pelajar baharu Sarjana Muda Sesi Akademik 2021. Saya mewakili pejabat Haiwan Pelajar ingin merakamkan ucapan selamat datang kepada semua pelajar program Ijazah Sarjana Muda ke UMT. Tahniah dan terima kasih kepada saudara-saudari kerana telah berjaya dan terpilih untuk melanjutkan pelajaran ke UMT, dan insyaAllah bersama-sama dengan kami untuk meneroka ilmu seluas lautan dan binalah potensi diri masing-masing bersama-sama dengan UMT. Di sini saya ingin menerangkan beberapa fungsi utama lah berkaitan dengan pejabat Haiwan Pelajar, di mana fungsi utama Mute lah Cik Abdullah, macam tak dengar suara Cik Abdullah. Cik Abdullah di studio kami tak dengar. Okey, semula. Okey, terima kasih Prof. Sorry. Berkaitan dengan fungsi utama pejabat Haiwan Pelajar, saya ingin menerangkan kepada saudara dan saudari, pertama sekali ialah kami terlibat dalam menguruskan dan menjeraskan hal ehwal kebajikan pelajar, terutamanya berkaitan dengan perlindungan insurans dan juga bantuan kebajikan. Jadi untuk makluman, semua pelajar UMT telah pun dilindungi oleh skim takaful keluarga berkelompok
dan takaful kemalangan diri berkelompok. Jadi sebarang urusan berkaitan dengan tuntutan, berkaitan dengan perlindungan insurans boleh berhubung dengan kami. Fungsi yang kedua Pejabat Hak Ehwal Pelajar ialah menguruskan hak ehwal tajaan beasiswa ataupun pinjaman pelajaran dengan mana-mana agensi yang berkaitan lah, sama dengan PTPTN, JPA, Yayasan Negeri dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah kami juga terlibat dalam mengurus pengoperasian bilik gerakan COVID-19. Yang mana bilik gerakan ini seperti mana yang dimaklumkan oleh Walid tadi, kami beroperasi selama 24 jam pada setiap masa lah. Jadi sebarang urusan berkaitan dengan keperluan bantuan dan sebagainya boleh berhubung dengan bilik gerakan kami yang berada sekarang ini di kompleks siswa dan mutaliah seperti mana yang telah dinyatakan tadi lah. Jadi saya mengharapkan kepada saudara dan saudari dapat bersama-sama dengan UMT untuk meneroka ilmu seluas lautan dan membina potensi diri masing-masing sepanjang tempoh pengajian ini. Dan saya juga mengharapkan kepada saudara dan saudari dapat menggunakan apa-apa saja program ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh EPA agar saudara dan saudari dapat melalui proses pembelajaran yang baik di UMT. Untuk maklumat lanjut, saudara dan saudari boleh merujuk kepada laman web kami hepa.umt.edu.my dan juga jangan lupa untuk like Facebook kami HEPA UMT ya. Dan sekian saja Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Dr. Syahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kena dengar saya, Walid dan rakan-rakan yang lain. Selamat hari jadi. Happy birthday kepada tuan moderator kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru birthday tu anak muda ni Walid, dan kita ucapkan tahniah kepada semua yang hadir daripada dalam Webex ataupun di luar sana, tepukan untuk semua. Alhamdulillah. Baik. Satu. Buat yang guna meja ni malam. Siapa dia tu? Cik Dad. Cik Dad mana tu? Cik Dad? Tak apa. Dia lupa tutup mic lah tu Cik Dad Macam bekas kita punya Perdana Menteri je. Alhamdulillah. Satu perkara yang adik-adik, anak-anak pelajar boleh ambil dan tulis segera sekarang ini adalah yang Walid pesan tadi. Good is the enemy of greatness, kan? Tak cukup. Alhamdulillah, tahniah. Memang dah bagus dah masuk UMT, tapi tak cukup. Kita nak lebih lagi. Kita nak jadi lebih cemerlang, lebih hebat lagi bersama-sama dengan UMT. InsyaAllah program di HEPA begitu banyak yang kita boleh perkembangkan potensi diri kita. Mulakan dengan langkah yang kecil, tulis nota yang Walid tuliskan tadi, berikan tadi tu. Lepas itu bermula dengan anda ikuti semua media sosial di HEPA. Like Facebook HEPA, siapa dah buat? Bagi tahu dalam komen. Maklumat ni kalau saya cerita panjang-panjang cerita pun tak dapat. Banyak sangat ni taklimat ni satu hari. Okey, dah, terbaik. Ikut, follow kat situ, cari maklumat. Apa yang anda ingin tahu. Begitu juga dengan Pusat Keusahawanan dan Kerjaya. Banyak program-program keusahawanan dan juga pembangunan kerjaya bersama kita. Follow yang itu dan ikuti rapat-rapat. Ikuti rapat-rapat. Itu mesejnya. Lepas itu banyak program kita boleh bersama-sama insya-Allah. Bersama dengan semua jabatan-jabatan dan juga pusat-pusat lain juga insya-Allah. Okey? Boleh lakukan itu. Buat hari ini, buat itu dulu. Dan rapat li. Boleh ke? Rapat li tak ada bahasa tu. Walid marah ni. Campur aduk pula bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris Walid. So, sekian saja daripada saya. Kita teruskan untuk cemerlangkan diri kita bersama-sama UMT insya-Allah. Bertemu lagi dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kongsi link disebutkan tadi supaya pelajar boleh like. Boleh kita jemput Cik Hafizi, pengarah Pusat Latihan Pelayaran, silakan. Ya, Assalamualaikum kepada anak-anak baru di UMT. Okey, jom selling. Okey, ambillah peluang anda sebagai pelajar di UMT, satu-satu universiti yang ada kemudahan dan fasiliti untuk pelayaran. Okey, bagaimana nak sertai kami? Ikuti seperti yang Dr. Syahri suggest tadi, like HEPA punya social media, serta kami juga ada social media sendiri iaitu UMT Selling, dan
tak boleh join sekarang, anda juga boleh join secara virtual. Kita ada e-selling di mana anda boleh collect merit star untuk pertandingan-pertandingan e-selling di peringkat universiti dan kebangsaan. Okey, ikuti FB kami untuk perkembangan terkini. Okey, sekian. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Dr. Ning Aziz. Yes, Dr. Ning Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Sepa. Saya selaku pengarah Kolej Kediaman mengucapkan tahniah lah. Saya dan juga tim seramai 21 staf ingin mengucapkan tahniah kepada semua anak pelajar yang telah berjaya masuk ke Universiti Malaysia Terengganu. Kami bersedia menerima kehadiran anda di Kolej Kediaman. Namun pada semester yang akan datang mungkin tidak semua yang akan masuk ke Kolej Kediaman terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lah secara fizikal pada semester Mac 2022 yang akan datang. Hashtag kami di Kolej Kediaman, KK Cakna Siswa. So kami akan sentiasa cakna kepada anda sama ada di dalam ataupun di luar kampus. Dan wajib like Facebook Kolej Kediaman, IG Kolej Kediaman dan juga Telegram untuk mengetahui segala info-info terkini yang berkaitan dengan Kolej Kediaman. Saya harapkan anda happy dapat masuk ke UMT sehingga berjumpa nanti di sesi yang akan datang insyaAllah. Terima kasih Dr. Nik. Kita silakan Ketua PPHKP Holistik dan Kaunseling Pelajar Puan Hainani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya di studio? Anak-anak pelajar semua? Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Salam penuh keceriaan dari kami Bumi UMT Cita Warisan. Okey, dah nyanyi lagu UMT anak-anak pelajar semua? Kalau dah nyanyi, type dah. Okey. Belum lagi? Okey, dah. So, mesti jelas dengan kita punya tema UMT Cita Warisan. Okey, saya Puan Hainani selaku Ketua Pusat Pembangunan Holistik dan Kaunseling Pelajar. Ingat ya, PPHKP. PPHKP. Okey, mudah dan jelas saja sebutannya. Untuk tempoh 2-3 minit ini, secara ringkasnya saya ingin menerangkan sedikit berkenaan dengan fungsi utama apa itu PPHKP dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah. Bagi tepukan kepada semua. Kalau orang tak nak tepuk, kita tepuk untuk diri sendiri. Dapat masuk ke UMT. UMT ni famous. Jangan kata universiti you mana tu. Tidak. Sekarang UMT bukan you mana tu. UMT sudah terkenal di serata dunia. Anda patut bangga, anda patut rasa bersemangat, patut rasa gembira kerana menjadi sebahagian daripada ahli warga UMT. Okey. Fungsi utama PPHKP kat sini ingin saya nyatakan iaitu pembangunan holistik pelajar yang merangkumi pengurusan aktiviti pelajar, kepemimpinan dan juga berkenaan dengan merit Maistar. Seterusnya, kita juga memberi fokus kepada kaunseling dan pembangunan kendiri yang mana kami di sini membantu melahirkan para pelajar dari sudut sahsiah yang tinggi, mempunyai potensi diri dan juga berketerampilan. Okey, dekat paparan ada gambar-gambar kaunselor yang available setakat ini. Semua masih lagi sedia dan sentiasa dapat memberi apa tu? Saya tak clear sangat. Okey. Kita bersedia di sini untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada anda, anak-anak pelajar sebagaimana yang Walid sebutkan tadi. Anda tidak keseorangan, ya. Anda ada isu, anda ada konflik, temui kami, jumpalah kami kaunselor di sini. Dan saya kira kat situ ada paparan nombor-nombor telefon kaunselor untuk dihubungi. Jadi jangan segan, jangan malu, jangan takut, jangan bimbang. Kita akan sentiasa menerima, melayan, akan memberi khidmat yang terus kepada para pelajar. Especially sekarang ni di musim online kita menerima selama 24 jam untuk anda rujuk apa saja isu yang anak-anak pelajar inginkan. Okey. Jadi, terus stay bersama kami. Hepa di hatiku. Okey, mohon ikon love untuk menyatakan sokongan kepada Hepa
Jika anda sayang HEPA, HEPA di hatiku. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya silakan Encik Badrul Hisham, Ketua Pusat Kebudayaan dan Kesenian. Silakan Encik Bad. Encik Bad ada di talian atau mungkin tadi mungkin ada masalah. Kalau tak ada Encik Bad, kita boleh kepada Puan Nuriam, Pusat Sukan dan Rekreasi. Ya, terima kasih Prof. Walid dan pengacara majlis. Assalamualaikum dan selamat datang ke UMT, selamat datang ke Pusat Sukan dan Rekreasi. Di belakang saya adalah Kompleks Sukan Tengku Muhammad Ismail UMT. Jadi kita boleh panggil dia KSMTMI ataupun Pusat Sukan lah. Jadi pejabat kami berada di Kompleks Sukan ini dengan kemudahan-kemudahan sukan yang dibuka kepada pelajar lah. Baru pula adik. Adik dan semua boleh melihat kemudahan yang kita ada, kemudahan sukan atau prasarana sukan yang kita ada sebagaimana yang telah saya sharekan di chat, iaitu link FB yang memaparkan semua kemudahan sukan yang kita ada. Jadi kami di sini menyediakan prasarana dan perkhidmatan sukan serta menyediakan atlet-atlet untuk menyertai kejohanan sukan di berbagai peringkat lah, sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat negeri dan negara. InsyaAllah saya mengharapkan atau membuka ruang dan peluang kepada semua yang mempunyai bakat dan minat dalam sukan untuk kita ketengahkan dan mewakili universiti ke peringkat yang lebih tinggi. Andai kata di dalam kalangan adik-adik yang ada pada tahun ini, yang mendaftar tahun ini, pernah mewakili negara, alangkah bagusnya untuk kita teruskan bakat dan komitmen itu mewakili UMT ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah ia akan memberi satu impak kepada universiti lah sebagai satu tambah baik juga kepada saudara-saudari dalam meningkatkan holistik pelajar untuk menjadi pelajar yang cergas, cetus, cerdas. Right? Jadi saya pun tidak mahu bercakap panjang lah kerana sekiranya saudara-saudari tidak berada di UMT tidak akan nampaklah kemudahan yang kita ada ini. InsyaAllah bila dah sampai di UMT nanti akan lihatlah kolam renang yang bersaiz Olimpik, padang, lombol, indoor, court dan sebagainya. Servis yang kita ada ini insyaAllah kita akan tambah baik dari semasa ke semasa lah untuk kesenangan bersama. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa like FB Pusat Sukan dan Rekreasi. InsyaAllah ada hadiah misteri yang menanti untuk likers yang bertuah. Allah saya akan pilih untuk likers yang bertuah. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Encik Bad ada. Kalau Encik Bad ada. Encik Bad tak ada. Kita ada Dr. Izan, Timbalan Pengarah untuk luar kampus. Silakan Dr. Izan, dipanggil Mami di sini. Ya, silakan Mami. Assalamualaikum, boleh dengar ke? Boleh. Dengar. Boleh. Nak tengok ni gambar tak ada, video. Dah, okey. Walid kata nyanyi lagu sekali di pinggiran tertinggal earphone. Assalamualaikum semua anak-anak yang dikasihi. Cepat saja kerana kita pun dah running out of time. Ini Mami Dr. Izan yang lebih dikenali sebagai Mami. Mami pun dah chat dekat ruangan chat box tu. Jadi tak ada apa yang perlu dicakap detail kat sini. Bila kita jumpa nanti kita akan lebih banyak kenal tentang apa yang kita boleh buat bersama. Dan tanya kepada semua. Jadi Mami di Timbalan Pengarah Luar Kampus mungkin tidak berkaitan langsung dengan anak-anak tetapi adalah juga kaitan dengan anak-anak dari segi projek-projek kesukarelawanan, kebajikan yang boleh kita sama-sama beri pada anak-anak dan semoga ikuti perkembangan UMT walaupun ramai juga yang online tetapi tidak bermakna tidak berhubung secara maya itu pun satu bentuk komunikasi yang berkesan untuk semua. Jadi tanya sekali lagi macam mana Mami cakap di HEPA kita melengkapkan kualiti pelajar. Kalau di akademik, kita melanggar akademik tetapi ambil peluang walaupun secara maya untuk aktif bersama demi melengkapkan diri menjadi pelajar yang seimbang akademik dan kurikulum. Jadi jumpa lagi apa-apa like page Facebook HEPA dan semua yang berkaitan bukan sekadar di Kolej Kedam tetapi semua pusat-pusat di HEPA untuk tahu lebih banyak lagi perkara-perkara yang menarik dan best sangat pasal HEPA.
Sekali lagi tahniah. Terima kasih Walid dan Wan. Happy birthday Wan. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Kita ada Dr. Zairihan, Timbalan Pengarah untuk dalam kampus. Silakan Dr. Zairihan. Assalamualaikum, selamat pagi, good morning. Annyeonghaseyo, ramai yang peminat K-pop kot dalam ni. Pertama sekali, selamat datang ke UMT, insyaAllah. Saya selaku Timbalan Pengarah Kolej Kediaman dalam kampus akan berusaha untuk membantu memberi keselesaan yang baik kepada pelajar. Cuma itulah, dalam keselesaan jangan terlalu selesa, pastikan anda ada niat yang baik. Okay, I can help to recall my first day at universiti saya dululah kan. Bila kita masuk, kita mesti ada niat yang jelas, matlamat yang jelas dan wawasan ke mana kita selepas kita bergraduat daripada UMT. So kat sini sudah mula boleh untuk tetapkan you punya life map, peta hidup. Jadi tidak mahu memanjangkan bicara, insyaAllah selamat berkenalan dan jumpa di Kolej Kediaman insyaAllah. Terima kasih. Mungkin kita boleh ada soal jawab ke sedikit masa, silakan. Okey, kita ada tayangan dahulu. Okey, tayangan, silakan. Terima kasih kepada Walid, terima kasih kepada semua barisan kepimpinan HEPA yang telah memperkenalkan diri. Seterusnya kita beri ruang dan peluang ini untuk kita lebih mendekati melalui video montaj yang telah disediakan oleh halia pelajar dan alumni. Sama-sama kita saksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke UMT. Jom kita berkenalan dengan Pusat Keusahawanan dan Kerjaya ataupun nama ringkasnya CEC. Ingat adik-adik, CEC. Okey. Kami di CEC membantu universiti untuk memperkasa ekosistem pembangunan, keusahawanan dan kerjaya untuk kita lahirkan pelajar-pelajar yang ada nilai keusahawanan dan juga berkebolehpasaran tinggi, insya-Allah. Kami ada 11 orang, saya dibantu oleh 10 orang pegawai-pegawai yang membantu, ada bahagian pentadbirannya, ada kerjaya dan juga bahagian keusahawanan. Dan di bawah kami juga di CEC ada 6 kelab pelajar yang kami naungi, iaitu Niaga, MyAgroSys, CPC, Kusiswa, Enactus dan juga UMT eSport. Alhamdulillah, antara kejayaan kelab-kelab pelajar ini adalah contohnya Social Innovation Challenge. Mereka menang RM15,000 di UTP pada tahun 2017. 2018 ada MyAgroSys Cup, mereka menang tempat kedua, dapat hadiah RM3,000 tunai. Dan 2018 juga tahun yang cukup gemilang, Enactus menang peringkat pertama di Malaysia dan mewakili Malaysia ke Enactus World Cup pada 9 hingga 11 Oktober 2018 di California, adik-adik, California. Dan mereka juga, pelajar-pelajar juga ada pernah yang menang RM50,000 Grand Project Champion Harta Lega. Satu lagi kemenangan cukup besar, RM8 juta di Indonesia dalam U2 Award 2019. Untuk kebolehpasaran, alhamdulillah, pelajar-pelajar UMT melebihi 80% mereka berada di tempat kerja sejurus selepas bergraduat. Alhamdulillah, tahun 2020 kita telah berjaya laksanakan 19 program. Antaranya adalah Nature Guide Apprentice, Marine Tourism, melatih pelajar keusahawanan, snorkeling, water safety. 15 yang dapat bronze medal. Ada program Business Consult, Professional Learning Facilitator bersama dengan Coach Rizal Hassan. Ada E-Commerce Entrepreneur Incubator Program, melatih pelajar untuk membina apps dan juga untuk jadi YouTuber. Ada kita program bersama dengan Shopee, bersama mana nak laksanakan perniagaan dengan Shopee, bersama dengan Google Bootcamp. Dan ada satu program bersama dengan pelajar-pelajar diploma dan juga STEM, My Future Next. Besar-besaran kita lakukan, kita akan lakukan lagi. Tahun lalu juga kita ada satu program yang telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri, Projek Usahawanan Cendawan Tiram. Tahun ini, tahun 2020, insya-Allah kita dah merancang 23 program untuk kita laksanakan. Antaranya kita dah laksanakan video maker. Macam mana nak buat video yang secara profesional. Kita latihkan teruskan lagi program-program yang bersama dengan Shopee, Siswa Mall ini. Program-program yang banyak ini kita rangkumkan satu program yang cukup besar, iaitu Virtual Career Entrepreneurship Skill Festival. Kita panggil VCEF. Ini perayaan cukup besar di UMT. VCEF. Ingat adik, VCEF 2021. Ada program keusahawanan, ada program kerjaya dalam ini untuk semuanya, keusahawanannya dan juga kerjaya. Jom bersama-sama kami di VCEF. InsyaAllah ikuti perkembangan CEC di laman sosial kami, di Facebook, di Instagram, di Twitter dan juga di weebly.com. Kita ada CEC UMT weebly.com. Sekarang like Facebook, follow Instagram dan juga kami punya YouTube channel. Like sekarang, insya-Allah. Okey, terima kasih. Jumpa lagi di program-program CEC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pusat Latihan Pelayaran Universiti Malaysia Terengganu UMT yang menjadi teknologi sistem pelayaran dalam kalangan Kristian Malaysia bakal menjadi antara platform terbaik melahirkan lebih ramai rakyat muda negara. Apatah lagi untuk melahirkan lebih ramai pelayan muda berbakat di kalangan pelajar. Universiti yang pertama mewujudkan pusat latihan pelayaran diri dan pelajar yang seperti awam yang berhampiran dengan Universiti Malaysia Terengganu. Satu platform untuk kita didahkan orang dalam dunia pelayaran. Memang kata memang kita terlibat dengan kita. Selain menunjukkan UMT sebagai penyelagi pusat pelayaran di kalangan institusi pendidikan di Malaysia. Assalamualaikum and good day everyone. My name is Hafizi Said. I'm a director of UMT Selling Center. There might be nothing in the world that packs as many life lessons as the activities of selling. Selling teaches us teamwork, science, history, nature, safety, and patience, all in one. Selling is not only a sport, but it is a platform for you to enhance your skill, confidence, and interaction with the nature. Universiti Malaysia Terengganu
is the only higher institution in Malaysia established a sailing center. UMT Sailing Center has three main functions. The first function is delivering academic programs. The second function, youth and community sailing development. And the third function is commercialization and professional courses. Under the function of academics, we offer three subjects, namely basic sailing, advanced sailing, and basic coaching sailing. These subjects will offer in every semester to all UMT students. Interestingly, if the student successfully completed all these three subjects, she or he will become a qualified sailing coach under the certification scheme of National Sport Institute or ISN. UMT Sailing Center is not only to serve the UMT students, but also community around us. We organize a number of programs for youth and community, for example, My Trilaya and Terengganu Monsoon Challenge Sailing GP. Besides that, we also organize coaching courses and other sailing racing development programs to train school teachers and young coaches to become a certified and competent coach in sailing. The third function of UMT Sailing Center is for commercialization and professional courses. We aim to become a professional sailing training center or providers in Malaysia. In collaboration with other agencies and sailing association, we will offer professional certificate related to sailing activities such as Yachtsmaster certificates of competency. Other activities like national, international regatta, e-sailing, and sailing on board the Tuna Samudra tall vessel under the Royal Navy. Come and join us and help to make sailing fun, safe, accessible, and affordable sport that welcome participation from people of all backgrounds, age, and abilities.
Terima kasih kepada tayangan video yang telah disediakan oleh pelajar dan alumni untuk kita khasnya semua siswa-siswi baru untuk mengenali seluk-beluk bersempena slot Kenali HEPA di Hatiku. Seterusnya, saya meminta izin dari Prof untuk kita mungkin boleh membuka ruang untuk soalan daripada pelajar untuk ditanya di dalam ruangan chat. Jika mana para pelajar ada soalan, boleh diajukan di dalam ruangan chat kita untuk kita terus bertanya apa yang kita ingin tahu dan dapatkan kepastian dan khasnya tentang kefungsian Halia Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu. Sila jika ada soalan daripada warga pelajar. Ada soalan di ruangan chat mungkin? Ya, boleh kita ambil tengok soalannya. Ya, mungkin kita boleh ambil soalan. Nampak. Ada soalan, boleh berbasikal ke di UMT? Jawapannya boleh kan. Di dalam kampus ni pun boleh dan sebenarnya memang pusat sukan rekreasi 9 Oktober pun dia ada buat kayuhan di sekitar UMT. Dalam apa sekarang ni kita dah masuk fasa yang telah membenarkan lah. Tidak ada masalah lah, memang seeloknya begitulah. Carbon free environment kita menggalakkan, tak ada masalah lah di UMT. Ada yang bertanya boleh bawa basikal ke ya, di UMT? Boleh apa bawa basikal ke? Yang itu Dr. Nick boleh jawab. Maknanya boleh bawa basikal ke Kolej Kediaman. Dr. Nick bantu kita jawab. So, untuk basikal kita benarkan tadi boleh dalam untuk dapatkan stiker basikal. Yang kita larang hanyalah kereta saja. Yang tidak boleh bawa ke Kolej Kediaman. Kereta, kapal terbang, motorbot pun kita tak bagi buat lah, tak buat. Ya. Okey. Okey, Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Okay, saya ada satu soalan nak tanya. Kalau contoh macam pelajar semester 1 yang sekarang ni belajar dekat online, tapi bila ada keperluan untuk pergi sana, contohnya pada tahun 2, kalau nak bawa kenderaan, kena minta kebenaran dengan kampus ke? Macam mana? Okey, mungkin Dr. Nick boleh bantu kalau nak bawa kenderaan tahun bila datang nanti kan. Okey, untuk kenderaan, pertamanya adik kena mohon dulu dengan keselamatan. Okey, dapatkan dulu stiker keselamatan. Yang tu akan mengesahkan kebenaran untuk bawa kenderaan lah. Okey, untuk Kolej Kediaman, kita hanya benarkan hanya motor dan juga basikal. Tetapi sekiranya pelajar berada di luar kampus, sehingga ada halangan lah untuk bawa kereta ataupun motosikal lah. Tapi wajib berdaftar dengan keselamatan UMT terlebih dahulu lah untuk dapatkan stiker. Okey, teruskan. Kalau ada nak tanya secara live pun boleh, ataupun kita nak baca tu kecil sikit kan. Boleh bawa TV ke? Itu Dr. Nick juga tolong jawab. Dr. Nick, boleh bawa TV ke soalannya tu? TV buat masa sekarang kita tidak benarkanlah untuk televisyen dan sebagainya lah. So kita hadkan hanya laptop, heater, water heater, benda yang simple sahajalah. Setakat ni jarang, tak ada student yang bawa TV ke sekarang ni apa smartphone dan juga tablet pun dah powerful dah kan. Dah ada fungsi yang lebih canggih daripada TV kan. Betul. Lagi apa lagi?
Okey, pelajar dah boleh sertai sukan air ke? Mungkin Cik Fizi ataupun Puan Noriam boleh bantu. Sukan air, adakah mereka sudah boleh? Cik Fizi, kalau Cik Fizi tahu boleh bantu kita. Adakah pelajar sudah dibenarkan mengikut SOP sekarang ni sukan air macam dengan pelayaran? Kalau terima kasih soalan. Kalau di peringkat kami sukan air dah boleh kita dah boleh mulalah, maksudnya kolam kita pun dah buka bagi pelajar. Dan untuk maklumat, sukan air kita sebenarnya sukan niche kita ada tim rowing dengan kayak. Jadi kita based on pada penyertaan ke sukan air masung dan sukan air di peringkat sukip lah. Jadi untuk setakat ni renang dan yang pencapaian terbaik juga untuk individu adalah di program renang lah, outdoor renang open water. Dipanggil triathlon di Langkawi dan banyaklah sukan air yang kita join. So sekarang dah boleh mula dah sukan air tu. Okey, untuk pelayaran juga dah boleh mula. Walid dan pelajar-pelajar semua. So cuma tunggu anda kembali ke UMT je lah. Once anda kembali, insyaAllah kita akan kembali aktif dan mungkin akan ada semula survival laut mungkin untuk anda berjinak-jinak dengan siapa yang takut air tu. Okey. Okey, ada juga soalan terima kasih, ada juga soalan di ruangan chat yang bertanya tentang boleh ke apa barang yang perlu dibawa di kolej kediaman yang mungkin boleh seperti jak air ke ataupun extension ke ataupun plug apa ke, daripada pelajar soalan mungkin. Ya, kolej kediaman boleh bantu, silakan. Okay, untuk kebenaran barang-barang elektrik kita hadkan tiga barangan penting sahajalah per student. Yang ini pelajar perlu mendapatkan stiker terlebih dahulu di kolej kediaman. Okay, detail mengenai apa khabar mungkin lamalah masa untuk kita sembang di sini. Mungkin boleh terus sahaja chat di Telegram kolej kediaman ataupun di Facebook kolej kediaman. So kita insyaAllah akan melayan semua soalan di sana lah. Terima kasih Dr. Ni. Ada yang bertanya tentang boleh ke berapa had masa keluar ke kampus? Yang boleh. Soalan tadi tu apa? Tu. Jika sudah pulang ke kampus, ada perkhidmatan pengangkutan seperti bas yang disediakan untuk beralang-alik ke bandar. Waktu PKP dahulu, oleh kerana pergerakan adalah terhad kan. Jadi sebab itulah kita mengadakan perkhidmatan. Tetapi kalau ada keperluan, pelajar boleh maklumkan kepada kita selaraskan saja dengan pihak pengangkutan kan. Maknanya maklumkan dengan kita dengan bahagian holistik dan juga bahagian Cik Abdullah Syukri, kita boleh selaraskanlah jika ada keperluan kan untuk pergi. Tapi biasanya waktu normal dulu tak ada kan. Tapi kalau ada keperluan maklumkan kepada kita. InsyaAllah kita boleh uruskan. Okey, terima kasih Prof. Ada juga soalan yang bertanya, bagi pelajar untuk tahun 2 adakah disediakan rumah sewa dan kemudahan pelajar? Mungkin Dr. Ni boleh jawab. Untuk pelajar tahun 2, untuk pelajar tahun 2 dan seterusnya, jika sekiranya pelajar tidak dapat kolej kediaman, so kita ada link di website lah untuk mencari rumah-rumah sewa sekitar UMT lah. InsyaAllah boleh merujuk Mami ataupun Dr. Izan akan guide lah di bahagian section luar kampus nanti untuk pelajar akan menginap di luar kampus nanti insyaAllah. Okey, terima kasih Dr. Ni. Prof, mungkin masa kita suntuk sampai di situ. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan semua yang bertanya soalan. Sesi sekali lagi, jika mana ada soalan yang ingin diajukan, perkara-perkara yang ingin mendapatkan kepastian, boleh terus hubungi di bahagian-bahagian yang telah dinyatakan tadi, Facebook, Instagram, YouTube dan segala medsos yang telah disediakan khasnya di hadapan pelajar dan alumni. Sekali lagi, saya ucap terima kasih kepada Prof. Walid di atas kesudian bersama pada pagi hari ini. Okey, sebelum kita mengakhiri majlis, marilah kita sama-sama rakamkan sedikit kenangan untuk dijadikan sebagai ingatan bersama kita. Okey, sila semua bersedia untuk sesi bergambar di dalam ruangan maya kita dalam slot HEPA di hatiku. Okey, sedia semua? Buka kamera. Okey, semua diminta untuk buka kamera. Maaf, semua diminta untuk buka kamera.
Okey, bersedia senyuman semanis mungkin tuan-tuan sekalian. Okey. Okey, baik sekali semua. Great, ini tanda great bukan good ya. Okey, baik. Terima kasih di atas kesediaan bersama semua di dalam program Slot Hepa di Hatiku. Bagi saya, begitu banyak perkongsian telah disampaikan oleh Wali pada awal pagi tadi dan juga kita telah memperkenalkan lisan kepimpinan Halia Pelajar dalam NAI. Seterusnya, para pelajar boleh bertanya sebanyak mungkin soalan selepas ini. InsyaAllah di dalam ruangan medsos yang telah disediakan. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Hafiz bin Zakaria, selaku Timbalan Chancellor, atas kesediaan bersama dengan saya pagi hari ini. Kita telah sampai di penghujung acara. Saya mewakili warga kerja Urustia Slot Hepa di Hatiku mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang bersama di dalam ruangan maya kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua kerana meluangkan masa bersama kami. Terus kekal positif, kekal ceria dan terus aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.